3, 2, 1, macam Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran lagi bersama kami dari Tokyo, Jepun. Nama saya Izzy Ismail. Saya seorang jurutera kerja sepanjang masa di sebuah syarikat IT multinational. Penuh masa sebagai jurutera, separuh masa sebagai seorang PA kepada mem di Business Public Goal. Mem, lagi 24 hari ya kita kena jadi member besar. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Nama saya Nur Zahira Jaja, Zaza. Okay, hari ni hari yang ke-7. Hari ke-7 kita berdiskusi tentang public goal. Oh, dah biasa. Okay, baiklah, hari ni turn saya untuk cakap benda tu. Kepada sesiapa yang sedang melihat FB Live kami, mohon dah sebaik kongsikan pada ahli keluarga, pada kawan-kawan, sebab benda ni benda bagus, benda elok. Jadi kami buat ni pun, tujuan kami buat semua ni pun untuk membimbing lebih ramai yang untuk menyimpan emas. Emas ni ada banyak kebaikan dia. Jadi kami mohon sangat tolong kongsikan pada kawan-kawan, pada ahli keluarga perbincangan kami tentang emas ni, penyimpanan emas ni. Okay, topik kita hari ini. Semalam saya katakan kita akan berbincang tentang perbezaan antara gold bar dan dinar. Tapi ramai pula yang tanya macam mana nak join. Jadi kami ketepikan dulu yang tu, macam mana nak mulakan simpanan emas ni. Sebenarnya saya pun kadang-kadang pakai simpan, kadang-kadang pakai beli. Okay, ada orang bila perkataan beli tu dia excited, dia rasa macam nak shopping. Ada orang dia lebih suka bila gunakan perkataan simpan emas, sebab bila nak guna perkataan simpan tu maknanya kita macam kita tak membazir lah, kita menyimpan. Okay. Jadi kalau ramai yang tanya macam mana nak mula menyimpan dalam public goal ni. Okay, jadi disebabkan ramai yang tak sabar nak tahu macam mana, hari ni kami terus ke topik yang bagaimana nak menyimpan emas dalam syarikat public goal. Okay, ada dua kaedah sebenarnya untuk menyimpan emas dalam public goal. Okay, untuk kita tahu apakah simpanan kaedah yang terbaik untuk kita menyimpan emas ni, kita jawab dulu soalan-soalan yang kami buat ni, carta yang kami buat ni. Pertama sekali soalan yang perlu ditanya pada diri kita, kita nak simpan emas fizikal atau tidak? Bila kita kata emas fizikal, maksudnya emas yang kita pegang lah, emas yang kita pegang secara fizikal tu. Jadi kita nak simpan emas tu, nak pegang emas tu fizikal, nak pegang emas tu sendiri ataupun tidak? Jika jawapan dia ya, kita akan terus ke persoalan yang seterusnya. Ada wang tunai berlebihan tak? Maksudnya kita ada wang modal yang besar atau tidak untuk menyimpan emas ni. Maknanya lebih daripada 500 ke atas untuk kita beli terus emas tu. Kalau jawapan dia ya, kami cadangkan boleh terus buat outright purchase. Okay, maknanya belian terus. Okay, nanti kemudian kami akan terangkan satu persatu ya kaedah-kaedah ni. Okay, kalau jawapan dia tidak untuk persoalan yang ada wang tunai lebihan atau tidak, atau ada modal yang besar, kalau jawapan dia tidak, jadi kita boleh tanya soalan seterusnya, sama ada kita boleh sediakan jumlah yang tetap tak setiap bulan. Maknanya kita boleh tak ada komitmen untuk keluarkan amount yang tetap, satu jumlah yang tetap. Contoh satu bulan 200 lebih untuk dalam tempoh beberapa bulan. Kalau jawapan dia ya, kami cadangkan anda boleh cuba untuk buat satu skim yang dinamakan Easy Payment Purchase, EPP, ataupun orang selalu sebut SEPP, Syariah Easy Payment Purchase. Okay. Kalau kita bagi yang tidak mahu menyimpan emas fizikal, maknanya dia lebih suka konsep menyimpan macam dalam account bank, kami cadangkan terus buat simpanan dalam satu program yang dinamakan Public Goal. Buat program ni khas dinamakan Gold Accumulation Program, ataupun nama glamour dia GAP, GAP. Okay, ini konsep ni dia lebih kepada kita simpan emas tak perlu pegang. Maknanya kita memang letak kita punya duit tu
sama konsep dia macam dalam account bank. Okay. Tadi untuk soalan yang bagi, kalau kata jawapan tidak bagi sediakan apa, kita tak boleh nak sediakan jumlah yang tetap setiap bulan, komitmen bulanan, pun jawapan dia kami cadangkan terus kepada goal accumulation program balik. Maknanya ke situ balik. Maknanya kita boleh, goal accumulation program ni kita boleh berapa saja amount yang kita nak masukkan, tiada komitmen bulanan. Okay, kami akan terangkanlah satu-satu 3 kaedah yang disebutkan tadi. Okay. Okay. Okay, Encik Izzy akan terangkan yang pertama. Okay, kami akan terangkan 3 tu. Saya sebut tadi 2 kaedah kan, tapi pecahan lah. 2 kaedah tu sebenarnya outright purchase, yang belian emas ataupun gold accumulation program. Di bawah belian emas fizikal ni terbagi kepada 2. Sama ada kita hendak buat bayaran terus, full payment, ataupun kita nak buat bayaran bulanan. Okay, sebenarnya 2 kaedah tapi dipecahkan. Okay. Okay, ini yang nama dia outright purchase. Basically kita bayar habis lah. Ada satu jenis emas, katakan harga dia RM500, jadi kita bayar full payment RM500. Okay, isi-isi dalam kandungan outright purchase ni, apa yang tertulis kat situ, basically macam saya cakap lah, kita beli emas ni, konsep dia senang je. Simpanan emas ni kita beli, kita bayar duit, kita dapat emas. Kalau kita beli, dapat emas, hujung bulan kita dapat duit tambahan ke, hujung tahun kita dapat dividen ke, itu tak betul lah. Kita beli, kita bayar, kita dapat emas. Ataupun kita beli, kita tak dapat emas tapi kita dapat sijil pemilikan ke, itu pun tak betul juga. Jadi itu tak syariah compliance lah. So bila kita bayar, kita akan dapat emas. Itu je basic. Itu memang tagline public goal beli emas dapat emas. Dia tak ada benda-benda mengarut tiba-tiba dapat dividen cepat kaya, beli hari ni emas, besok kaya, tak ada. Dia tak ada. Beli emas dapat emas. Okey. Untuk belian emas ni dia banyak bentuk sebenarnya. Okey, public goal dia, macam saya tunjukkan dalam gambar tu, dia ada bunga emas, dia ada bunga emas dia tergolong dalam gold bar lah, jongkong emas. Bunga emas dia ada bentuk dinar, 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar. Bunga emas dia ada 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 1000 gram, berapa gram yang kita nak ada. Dan satu lagi yang kalau yang nampak tu, yang kad tu dia ada dalam bentuk 1 gram, bentuk-bentuk limited edition. Okay, kita boleh tengok, kalau berpeluang anda boleh pergi ke website, ada macam-macam corak design untuk kad-kad 1 gram ni. Sebab public gold buat ni untuk kita, sebab 1 gram tu sebenarnya kecil je, dia 1 gram satu. Jadi dia takut hilang lah. Jadi dia buat dalam bentuk kad-kad supaya orang senang untuk simpan, buat collection. Macam SIM card kan? Bentuk dia Macam SIM card. dia. Betul. Saya tengok mula-mula tu saya kan orang apalah orang jual SIM card ni. Tapi sebenarnya emas tu, 1 gram emas. So basically dia punya cara nak purchase je, simple. Kita dah cerita pasal website kan. Pergi sana, belian secara online, kita klik, masuk dalam kita punya kad, buat payment. Kemudian selepas dah selesai pembayaran, pergi pick up lah, kita pergi cawangan, tuntut kita punya emas yang kita beli tu. Ini sesuai sebenarnya untuk bagi mereka yang yakin untuk simpan emas tu dekat mana. Maknanya ada safety box ke yang boleh simpan lah. Kalau mereka yang ada yang suka pegang, dia nak tengok, dia nak belik, dia nak tidur malam bawa bantal ke apa ke. Jadi mereka akan lebih suka, lebih yakin kalau emas tu ada di depan mata. Jadi cara ini sesuai untuk mereka yang nak pegang emas. Yalah. Kami tak katalah kalau ada kami tahu ada antara pelanggan kami, klien kami yang belum lagi ada keyakinan yang kuat pada syarikat public gold. Kami faham benda tu. Tak semua orang boleh terima idea tu dalam satu malam. Jadi bila macam tu kami terus cadangkan beli terus emas fizikal. Maknanya ambil emas fizikal tu 10 dinar, pergi kedai emas, pergi cek dia punya keturunan ke, berat ke, apa ke, pergi cek terus. Maknanya memang betul apa yang dijanjikan, beli emas dapat emas. Dan public gold menjanjikan kalau kita pergi kedai emas, kita cek keturunan dia, berat dia tak seperti yang dijanjikan, public gold akan ganti semula. Jadi itu dia apa yang dijanjikan oleh public gold. Okey, bagi yang mereka yang nak pegang emas fizikal, ini cara yang terbaik. Okey. Yang seterusnya, macam saya cakap tadi, 2 kaedah di bawah belian emas fizikal. Daripada segi pembayaran, sama ada kita boleh buat belian terus ataupun
satu lagi skim yang dipanggil Syariah Easy Payment Purchase ataupun SEPP, EPP ya. Okey, belian untuk Syariah Easy Payment Purchase ni kita boleh buat bayaran bulanan. Kita boleh mulakan dengan pembelian serendah RM500 untuk dia ada pilihan sama ada kita nak buat bayaran 4 kali ataupun bayaran 10 kali. Untuk 4 kali minimum kena RM500 ke atas dan untuk 10 kali minimum RM1,700 ke atas. Maknanya kita ada satu pilihan untuk kita buat bayaran. Okey, kami tak gunakan bayaran ansuran ya. Bayaran ansuran tu sebenarnya installment lah. Itu sebenarnya tidak patuh syariah. Okey. Kami gunakan konsep, Public Gold gunakan konsep bayaran bulanan. Dia seperti sebenarnya kita mengumpul deposit, lepas dah cukup tu Public Gold pegang dulu deposit kita, lepas dah cukup baru kita boleh ambil barang tu. Okey, ini semua kita akan discuss bincang kemudian tentang patuh syariah. Okey, ini semua kena buat untuk memastikan segala urusan beli patuh syariah. Okey, jumlah bayaran bulanan tu kita katakanlah hari ni saya beli harga untuk bunga emas 2,400. Bila bayaran bulanan dibahagikan kepada 10 bulan, satu bulan RM240 dan bulan kedua, bulan ketiga seterusnya RM240 juga. Maknanya harga itu akan di-lock, dikunci pada harga hari ini. Okey. Katakanlah bulan depan tiba-tiba harga bunga emas untuk 10 gram naik RM2,500. Sepatutnya saya kena bayar RM250. Tetapi disebabkan saya dah kunci harga hari ni RM240, bermakna untuk tempoh 10 bulan tu harga naik ke harga turun ke, saya tetap akan kena bayar RM240 sahaja. Itu dinamakan lock, kunci ataupun yang selalu kami panggil lock lah, lock harga pada harga hari ini. Okey. Lepas bayar, habis bayaran 10 bulan tu kita boleh ambil emas fizikal. Sama macam konsep yang outright tadi. Boleh terus buat appointment dengan cawangan dan terus ambil emas fizikal, bawa balik rumah, simpan bawah bantal. Okey, itu adalah jadual jadual pembayaran, contoh jadual pembayaran untuk bunga emas 10 gram. Itu yang contoh dia. Jadual dia. Okay. Untuk Syariah Easy Payment Purchase ni, bila kita akan dapat akaun kita boleh login dan kita boleh nampak kita punya jadual pembayaran tu, dia akan tunjuk lah. Jadi setiap bulan boleh buat bayaran secara FPX online ataupun kita boleh buat bayaran terus dan uploadkan slip pada website dia. Okey, satu lagi jenis urus niaga di Public Gold, ni yang nama dia GAP tadi tu kan, GAP. So kejap ya. Ini macam besar kan. Okey, ini sama juga macam akaun simpanan wang tunai lah, tapi instead of duit kita simpan gram emas. Ditulis kat situ, kita boleh buat simpanan ni sekecil 1 gram emas ataupun nilai serendah RM100. Kita ada RM100 walaupun tak cukup 1 gram, tapi kita masih lagi boleh membuat pembelian di dalam skim GAP ni. Kemudian kalau kita nak jual, kalau kita cerita pasal emas fizikal tadi, kalau kita nak jual, bawa je lah emas fizikal tu datang jual macam tu lah. Tapi sekarang ni kita cerita emas yang di dalam akaun. Kalau kita nak buat jualan ataupun pajakan atau penggadaian, kita boleh juga buat secara online. Satu saya nak cakap kat sini, walaupun emas ni berada di dalam akaun, tapi again seperti yang saya pernah explain sebelum ni, dia adalah sempurna milik. Kalau kita nak keluarkan emas ni immediately, stok tu dah memang sedia ada dah. Dia dah memang ada dalam akaun tu, kita boleh tuntut, kita boleh dapat emas fizikal tu bila-bila masa. Paling minimum 1 gram kita boleh keluarkan, kita boleh simpan. Sama juga cerita dia macam outright purchase ataupun EPP tadi. Kemudian dia tak ada komitmen lah. Kalau kita nak beli, kita beli. Kalau kita tak nak beli, kita buat tak tahu pun boleh juga. Tak ada apa-apa penalti, tak ada apa-apa yang dikenakan dan juga tak ada sebarang iuran simpanan dikenakan. Jadi Public Gold akan simpan kita punya emas tu secara percuma. Okay. Betul. Tambahan untuk yang bayaran bulanan, bayaran permulaan yang RM100 tu, Public Gold dia punya dalam untuk akaun GAP ni,
dia punya simpanan gram emas tu dia boleh sampai ke 4 titik perpuluhan Kalau kita simpan RM100, serendah RM100 tu, katakan harga hari ni 242. Maknanya dia akan jadi RM100 bahagi 242, kita akan dapat 0. berapa gram. Maknanya 4 sampai sehingga 4 titik perpuluhan. Okey? Dan bila Izzy kata yang 0.3817, itu untuk harga RM100. Untuk yang saya tunjuk kat situ lah. Jadi sampai ke 4 titik perpuluhan. Lepas tu macam Izzy cakap tadi, kita boleh buat keluarkan dalam minimum 1 gram. Jadi dekat situlah kelebihan public gold ni, dia sentiasa ada emas fizikal. Maknanya kita boleh keluarkan bila-bila masa kita nak. Maknanya kalau kita tak perlu risau yang okey, benda tu dalam atas kertas saja ke, ataupun kita tak nampak benda tu kan. Sebab simpanan dalam gap ni dalam bentuk gram emas. Kita simpan emas, bukannya kita simpan ringgit. Maknanya dalam akaun tu kalau kita boleh dah login, dia tak tulis berapa ringgit yang kita ada dalam tu, dia akan tulis berapa gram yang kita ada. Jadi seelok-eloknya simpanlah 1 gram. Kalau RM100 pun boleh, tapi dia akan jadi berapa 4 titik perpuluhan gram lah, tak cantik dekat situ kan. Jadi beli 1 gram, tambah setiap bulan 2 gram, 3 gram. Hujung tahun ada 12 gram. Dan bila kita dah boleh login account, kalau boleh lihat kat situ, segala urusan jual beli boleh buat online. Kita nak pajak dekat Arana pun boleh buat online, kita nak jual pun boleh buat online. Bila kita nak jual, kita sebenarnya bila the moment kita ada account sendiri, kita dah diminta untuk masukkan kita punya maklumat account bank. Jadi bila kita setiap kali kita buat jualan, dalam tempoh 1 ke 2 hari bekerja, kita punya hasil jualan tu akan masuk, public gold akan masukkan terus ke dalam account bank. Okay, kita boleh nampak terus. Maknanya kita tak perlu lagi pergi ke cawangan. Ini adalah kelebihan kalau kita buat menggunakan gold accumulation program, simpanan emas melalui gold accumulation program. Pasal insurans. Pasal insurans. Untuk ni sebenarnya ramai yang tanya kami, yelah takut kan, risau sebab tak nampak kan. Jadi mereka tanya, macam kita simpan dalam account bank lah. Kalau kata apa-apa jadi pada bank tu, bankrupt ke apa ke, macam mana simpanan kami? Sama juga, macam gold accumulation program, dia tidak di bawah, di cover oleh PIDM, tetapi public gold ada insurans khas untuk gold accumulation program ni. Maknanya simpanan kita ada insurans. Apa-apa jadi pada public gold, kita masih boleh tuntut sebab kita ada insurans. Okay? Ini untuk yang tak berani nak pegang fizikal lah. Tapi saya bagi tips lah, saya rasa walaupun kita boleh biarkan dia tersimpan dalam tu, public gold tolong simpankan, tips dia saya rasa kita patut keluarkan sikit. Sebab simpanan emas ni dia punya aura dia lain macam sikit. Saya nak terangkan pun tak berapa pandai sebab dia kena pegang, dia kena rasa, dia kena feel tu baru aura dia tu datang. Tak. Satu benda yang public gold ni bestnya, yang seronoknya, sebab lelaki pun dah boleh tahu menghargai emas. Kalau tak dulu, bila kita cakap pasal emas je, semua mesti gelang lah, rantai lah, subang lah, semua. Jadi orang lelaki tidak berpeluang untuk menyimpan emas. Okay, sebab mereka tak boleh lah kan, kalau ada pun beli barang kemas simpan, nak buat apa, bukannya boleh pakai kan. Jadi bila macam ni, program yang macam ni, orang lelaki pun dah boleh. Bila tengok gold bar tunjuk dekat Rezi semua tu, dia pun rasa okey, benda ni satu benda yang bagus. Dia boleh menyimpan, boleh menghargai emas dah. Satu lagi itulah yang ada special edition tu kan, untuk kolektor. ada itu contoh. Ada special edition ni dia lain macam sikit. Dia untuk kolektor tu dia memang akan rasa lebih sure lah. Okay, contohnya macam ni lah. Ini mem sebelah ni punya collection. Ini standard. Lepas tu ada macam-macam edition ni. Ada Agung, bawah tu PM, bawah tu PM juga. Nak buat yang Agung semua tu, PM tu bukan boleh main buat je, kena ada kebenaran, dia memang ada collaboration sebenarnya. Ini edisi COVID kot. COVID yang saya seronok. Mana ni? Dia punya mana ni? Macam-macam ada ni. Macam-macam ada. Ini koleksi Marvel. Dekat dia tak? Okay, ambil tunjuk. Sini.
Tu. Ada Wakanda, ada Superman. Ini koleksi orang sebelah ni lah. Ada Marvel, ada Iron Man. Macam-macam ada. Jadi bila kita dah start ni memang susah nak stop. Itu 1 gram tu. Setiap satu kepengan tu ada 1 gram emas. Kalau kita dah buat dalam gap ni kan, kita nak keluarkan 1 gram, nak keluarkan dalam bentuk macam tu. Maka adalah beberapa album akan tersimpan nanti. Teruskan. Okay, baik. Hari ni buat rahsia saya dipecahkan macam tu saja. Okay, kita dah cover hari ni 2 kaedah macam mana nak menyimpan emas dalam public gold. Baik, sekarang bagi sesiapa yang berminat untuk menyimpan emas dengan public gold, boleh mula hubungi kami. Ya, sebenarnya 2-3 hari lepas kami tak berapa tu sangatlah, sebab kalau boleh kami nak biar step by step langkah, biar apa, kami bagi tahu, kami kongsikan dulu ikut langkah. Hari ini kami dah kongsikan cara bagaimana nak menyimpan emas dengan public gold. Jadi kalau siapa yang berminat boleh contact kami, boleh hubungi kami WhatsApp dengan nombor yang tertera 011-5117-0707. InsyaAllah kami akan cuba sebaik yang mungkin untuk membimbing sesiapa yang berminat, sebab memang banyak kali kami cakap objektif kami buat ini bukan untuk mengumpul emas sendiri. Okey, mengumpul emas itu ya, betul tak? Okay. Bukan untuk apa, nak kejar komisen ke benda-benda macam tu, bukan itu faktor utama. Faktor utama adalah kami ingin mengembalikan kegemilangan mata wang waktu zaman Rasulullah, tamadun Islam dulu. Kami nak lebih ramai yang menyimpan emas sebab kami tahu benda tu sebenarnya bagus, okey, elok untuk kita. Jadi lepas ni kita akan kupaskan lagi topik kenapa emas, bagaimana market di US mempengaruhi harga emas, kenapa macam-macam lagi benda yang kita akan bincangkan lepas ni. Okey. Jadi untuk topik yang besok, untuk topik esok, rahsia kami akan saya tahu apa nak cerita, dia tak tahu saya tahu apa nak cerita. Okey, kita akan berkongsi besok topik yang seterusnya. Okey, untuk malam ini itu saja. Okey, jumpa di lain hari, esok hari Di waktu yang sama. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Tanya dulu.